العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. راقيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور، رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. وعلي ثم بالدين معاذ لا يبور، اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه سطور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. فهو كالشمعة تذهب حتى تأتينا بنور، ساهرا بالليل علم وبأوقات سحور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita iaitu tafsir ayat-ayat tentang wanita, dan pada pagi ini kita sudah berada untuk sesi kita yang ketiga, kerana kitab pun baru berlangsung kan pengajiannya. Jadi pagi ini kita masuk kepada pengajian kita yang sesi ketiga dengan topik yang bagi saya sangat penting juga untuk kita bincangkan bersama. Namun sebelum itu suka untuk kita meraihkan teman-teman yang sudah bersama dengan kita di ruangan komen Facebook kita ataupun mungkin ada di YouTube live bersama dengan kami pada pagi ini. Iaitu pertama sekali kita ada Puan Aliza Aziz di situ, saya lihat daripada pagi awal tadi kan.
live dia terus nama dia muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Liza. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada pagi ini. Kita juga ada Kak Nurzah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zah. Seterusnya kita ada Kak Nur Kamariah kita. Assalamualaikum Ustazah. Bersama dengan hatinya berwarna biru, admin dan sahabat-sahabat. Itu gambar apa? Hujan ke? Di dia tinggal mana eh? Tak ingat dia tinggal mana. Mana tu? Teck Whye Teck Whye. Hujan ke di sana? Mudah-mudahan ya, mungkin hujan tu dalam perjalanan ke Hougang. Baik, kita ada Cik Latifah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Latifah. Mudah-mudahan Cik Latifah sihat. Ada juga Kak Rohaya. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, tim MKS dan semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Roziana juga. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Kita ada Kak Aisyah kita. Ramai lagi lah ya. Ustazah tak boleh kisah satu. Kita ada Kak Aisyah. Kita ada Cik Salimah. Kita ada Kak Siti Hajar. Masya Allah. Apa tadi Kak Siti Hajar kata? Sahabat-sahabat ke Jannah, Masya Allah. Okay. Dalam deep ayat. Kita ada Kak Ramnah juga bersama dengan kita. Masya Allah. Teman-teman setaman, macam-macam ayat ya. Satu sahabat-sahabat ke Jannah, satu teman-teman setaman. Masya Allah. Suzy kata apa? Oh, Suzy macam biasa juga lah. Assalamualaikum Ustazah, admin, MTS dan semua. Dan kesemuanya lah bersama dengan kita pagi ini. Masya Allah ramai. Terima kasih. Girl crush saya ni. Apa maksudnya tu? Hidayah Rahim. Girl crush tu apa ya? Okeylah. Saya tak berapa nak faham. Mungkin nanti admin akan fahamkan saya di sebalik tabir. Ya cakap hujan lebat sini. Masya Allah. Itulah tadi saya tanya dengan Ustazah Muslimah. Mus ni nak hujan ke tak hujan ni? Ustazah nak tutup tingkap. Dia kata dia tak tahu. Yalah kita tak tahu kan. Kadang ada satu tempat hujan, satu tempat tak hujan kan. Jadi tempat kita belum lagi hujan, tak apa. Tunggu dia hujan, nanti saya bangun, saya tutup tingkap. Sebab tingkap rumah saya jarang buka ya. Bila saya ada rumah baru je buka. Saya nak ada udara jugalah masuk dalam rumah ni. Baik, pagi ni kita akan membincangkan topik kita. Muka surat berapa? Muka surat berapa? Muslimat semuanya. Boleh letakkan di ruangan komen. Sementara saya menukar tempat position saya ni ke surat berapa? Seram tak tengok gambar? Page 20. Okey, muka surat 20. Hari ini kita akan membincangkan kisah seram bersama Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Seram ke? Taklah seram mana kan? Yang penting bukan misteri jam 12. Baik, pagi ini kita akan membincangkan tentang sihir dapat memisahkan suami isteri. Yang mana ayat ini sebenarnya berdasarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 102. Perbincangan akan bermula dari muka surat 20. Jadi pada ayat 102 ini ada satu ayat yang mengandungi perkataan ataupun kita kata lafaz. Lafaz berkaitan tentang isteri, berkaitan tentang wanita. Iaitu kalau kita rujuk pada ayat yang ke-102, ayatnya agak panjang ya di situ muslimat. Jadi slide saya ni mungkin kecil lah ya. Mungkin boleh dirujuk pada kitab masing-masing. Dalam ayat ini ada lafaz fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi berdasarkan lafaz ayat ini, itulah yang menjadi topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu tentang sihir yang boleh memisahkan antara seorang lelaki iaitu suami wa zaujih dan isterinya, dan pasangannya. Jadi di situlah kita kata ayat ini ada kaitannya dengan wanita. Baik. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia iaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah iaitu cubaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya iaitu malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan isterinya. Mereka tidak akan boleh mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahawa siapa yang membeli iaitu menggunakan sihir itu nescaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Okey, surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam kitab kita terus langsung masuk kepada sihir itu nyata. Dalam kitab kita menyebutkan bahawa ayat ini menjadi dalil tentang kewujudan sihir. Jadi dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita bahawa sihir ini adalah sesuatu yang wujud, yang memang nyata dan kita wajib beriman dengan keberadaan sihir itu. Kita tak boleh kata, oh mana ada lagi sihir ni dah 2024, mana ada lagi orang nak buat benda-benda macam ini. Ni semua nonsense lah, tak masuk akal lah. Kita tak boleh kata sedemikian. Sebab perkara ini Allah sendiri sudah sebutkan dalam Al-Quran tentang kewujudannya. Semakin moden dunia kita ini, saya berani untuk menyatakan bahawa semakin moden juga sihir yang berlaku di sekitar kita. Jadi jangan rasakan bahawa topik ini ialah topik yang tidak relevan dengan zaman kita pada hari ini. Kerana biasalah saya ada juga menemuilah orang-orang yang mengatakan bahawa tak payah lagi nak bincang-bincang tentang benda-benda macam inilah. Dah tak relevan, kita dah moden kan, dah tak payah. Dia tak membangun minda, tak membangun jiwa semuanya kan. Tetapi kita jangan lupa, syaitan ia wujud terus-terusan hingga hari kiamat. Beserta dengan sihir ini untuk menyesatkan umat manusia. Dan dia juga mengikuti zaman dan juga peredaran moden kita pada hari ini. Macam tadi saya katalah, semakin moden kita hari ini, sihir juga perbuatan sihir, praktik sihir, ianya sudah menjangkau kepada pemodenan juga sebagaimana kita hari ini. Jadi kita tak bolehlah nak kata kan, contoh macam kita dah ada AI sekarang ni kan, macam-macam intelligence teknologi yang kita ada pada hari ini, kita tak boleh kata bahawa sihir tu dia semakin menurun. Dia juga akan menggunakan pelbagai macam teknologi untuk memodenkan perkhidmatan mereka, untuk memodenkan sihir mereka yang ada pada kita hari ini. Jadi topik ini akan sentiasa relevan sebagaimana Al-Quran itu sentiasa relevan untuk kita pelajari dan kita renungkan bersama. Jadi sebab itu pada pagi ini kita datangkan surah Al-Baqarah ayat 102 untuk membuktikan dengan satu dalil iaitu ayat ke-102 dalam surah Al-Baqarah bahawa ayat ini sebagai satu dalil yang
kokoh untuk menunjukkan kewujudan sihir. Dan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu dalam keempat-empat mazhab kita lah, mazhab Imam Asy-Syafi'i terutamanya, menyebutkan tentang hukum berkaitan sihir ini, sebagaimana awalnya di sini menyatakan bahawa sihir itu ialah nyata dan ianya mempunyai hakikat. Hakikat tu maksudnya kebenaran-kebenarannya lah. Cara untuk kita beramal, cara kita melihat, cara kita mempraktikkan unsur-unsur yang boleh membawa kita kepada sihir, ini disebut sebagai hakikat. Dan hakikat itu memberi pengaruh dengan izin Allah. Maaf ya, tertinggal H di belakang itu. Memberi pengaruh dengan izin Allah dalam kehidupan kita. Dan apabila sihir itu berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya memberikan ianya jadi kerana ada pengaruhnya yang tersendiri namun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan pandangan di kalangan para Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang bagaimana keadaan sihir itu wujud dan berlaku, bagaimana pengaruhnya terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya itu ialah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memiliki dalil yang lain untuk menguatkan kenyataan ini. Tadi kita datangkan dalil daripada Al-Quran ayat yang ke-102 dalam surah Al-Baqarah, dan dalam kitab kita juga mendatangkan kepada kita tentang kewujudan sihir itu menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan pengalaman yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disihir oleh seorang lelaki bernama Labid Al-A'sam. Dalam kitab kita di sini ada teks hadisnya yang lebih uh, lengkap ya, tapi kalau lihat pada slide saya cuma mendatangkan separuh, bukan separuh lah, sikit saja. Kerana tak nak makan space, saya kat situ sikit saja daripada apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi saya nak bawakan sebenarnya kisah ini daripada awalnya, apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita pecahkan tentang kisah ini, bagaimana keadaan penyihiran itu berlaku, bahan sihir yang digunakan, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasinya, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada bahan sihir yang dibuat ke atas baginda. Baik, dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraiq. Seorang dari Bani Zuraik bernama Labid Al-A'sam telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu Labid bin Al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alahu hatta idza kana dhata yawmin aw dhata lailatin huwa indi. Lakinnahu da'a wa da'a thumma qala. Apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesan daripada sihir itu, uh, dia kata begini, sehingga Rasulullah berasa bahawa dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Nabi rasa Nabi buat sesuatu tu, tapi sebenarnya dia tak buat. Namun dia macam rasa kuatlah dia buat perkara itu. Ini merupakan keadaan-keadaan yang membingungkan kita. Itu yang biasanya berlakulah dalam sihir ni kan. Kita tak buat tapi seolah-olah kita rasa kita buat perkara itu. Ini yang dihadapi baginda lah pada waktu itu. Jadi Aisyah kata sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika baginda berada di sebelah Aisyah, iaitu di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata apa? Nabi da'a wa da'a. Maksudnya Nabi berdoa kepada Allah dan terus-terusan berdoa kepada Allah, minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa sebenarnya yang telah berlaku kepada baginda. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada Aisyah tentang petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda. Thumma qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya Aisyah tu asy'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fi. Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahawa Allah telah memperkenankan doaku
tentang apa yang aku minta kepadanya. Jadi dalam kes ini Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memberikan baginda dengan fatwa. Itu maksudnya memberikan baginda dengan petunjuk. Apa yang berlaku atani rajulani faqa'ada ahaduhuma. Telah datang dua orang lelaki. Dua orang lelaki ni maksudnya lah dua malaikat. Yang mana faqa'ada ahaduhuma inda ra'si, satu malaikat dia duduk maknanya dia Nabi dalam keadaan baring ya. Sebab sakit kan. Jadi satu malaikat duduk di bahagian atas kepala baginda. Nabi kata wal akharu inda rijlayya, dan satu lagi duduk di bahagian kaki aku. Nabi cerita begitu. Jadi satu duduk di bahagian kepala Nabi dan satu lagi, maksud bukan duduk kat atasnya ya, di atasnya lah maksudnya bahagian tu. Jadi Nabi baring di sini keadaannya. Kemudian di bahagian kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan berlakulah dialog antara kedua-duanya. Faqala ahaduhuma li sahibihi ma waja'ur rajuli faqala matbubun. Qala man tabbahu qala Labid bin al-A'sam. Jadi ini yang saya letakkan di dalam slide saya. Dan jika nampaklah ya, saya tak tahu, mungkin agak halus line yang saya letakkan pada lafaz ataupun kalimat itu. Saya letakkan garis pada kalimat matbubun. Berlaku dialog antara dua malaikat ini. Salah seorang di kalangan mereka bertanya, menderita sakit apakah lelaki ini? Kemudian seorang lagi pun menjawab, faqala matbubun. Matbubun di dalam hadis ini bermaksud terkena sihir. Tak guna perkataan sihir tetapi menggunakan perkataan matbubun. Matbubun maksudnya ialah Nabi dikenakan dengan sihir. Jadi seorang ini pun tanya lagi kepada Nabi, kepada seorang kawannya, qala man tabbahu, siapa yang telah menyihirnya? Qala Labid bin al-A'sam. Di dalam dialog ini malaikat itu pun memberitahu siapakah orang yang membuat onar ini. Siapakah lelaki tersebut? Disebutkan dengan sangat jelas namanya Labid bin al-A'sam. Seorang lelaki daripada Bani Zuraik yang telah menyihir Nabi itu namanya ialah Labid bin al-A'sam. Baik, jika kita baca lagi dalam kitab kita ini hadis yang kisah yang selanjutnya. Qala fi ayyi syai'in. Malaikat berdua ini terus menerus melakukan dialog sehingga membongkarkan jenis sihir yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi ayyi syai'in? Qala fi mushtin wa musyatatin wa juffi tal'i nakhlah. Dengan apa? Iaitu dia sihir dengan apa? Dia menjawab dengan sisir dan rontokan rambut ketika disisir serta mayang kurma jantan. Maksudnya di sini dia gunakan rambut yang gugur. Rambut yang gugur kemudian diletakkan pada sikat, okey, kemudian diletakkan di tempat kurma itulah, satu mayang kurma jantan ni diikatkan dekat situ juga. Lalu di mana semuanya itu berada? Dan pada soalan ini kita dapat tahu di mana letaknya sihir tersebut. Jadi malaikat ini pun menjawab qala fi bi'ri Dharwan. Dia pun menjawab dalam telaga Zarwan. Kalau dalam kitab guna sumur. Sumur tu bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Melayu kita kata dalam telaga Zarwan. Nabi, Aisyah ceritakan, Nabi terus bersama dengan sahabat pergi ke telaga itu untuk melihat sihir tersebut. Bila Nabi sampai di telaga tersebut bersama dengan para sahabat dan Nabi pulang, Nabi ceritakan kepada Aisyah bagaimana situasi telaga itu. Aisyah pun cerita, dia kata, Nabi pun kata kepada dia, wahai Aisyah, seakan-akan airnya itu berwarna merah seperti perasan daun pacar, iaitu daun inai. Dan hujung dahan pohon kurma yang berada di dekatnya seakan-akan kepala syaitan. Kita faham daripada lafaz yang Nabi SAW gunakan menceritakan kepada Aisyah itu tentang keadaan telaga Zarwan tersebut ialah air dalam telaga itu sangat kotor. Bagaimana warna air itu? Seperti air daun inai.
Inai ni kan warnanya sangat keruh kan bila kita tengok kan dia punya air tu kan. Bila kita rendam daunnya, kemudian kita perah, kita akan lihat bagaimana warna air itu. Air yang keluar daripada daun pacar itu ataupun daun inai sangat keruh, maksudnya kotor, nak diberikan kepada kita dengan gambaran begitu warna airnya. Jadi di sini Nabi kata apa? Dan pokok korma yang malaikat sebutkan itu tadi, kepala pokok korma tu kan macam kepala syaitan tu, dia punya kepala tu buat dia dahan tu kan. Nabi kata seolah-olah dahsyatnya, buruknya lah pohon korma itu seperti kepala syaitan. Jadi Nabi SAW pun kata kepada Aisyah pun bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau minta agar dikeluarkan? Takkah kau minta supaya rambut engkau, sihir engkau di situ kan dikeluarkan?" Baginda pun menjawab, "Allah telah menyembuhkan aku. Dan aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu." Kemudian baginda memerintahkan untuk menimbunnya, iaitu menimbus telaga itu, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Baik, muslimah yang saya kasihi, dalam kisah ini, dalam kisah hadis ini ada beberapa perkara yang ingin saya tekankan. Iaitu pertama ialah Nabi SAW beritahukan kepada kita tentang bahan sihir. Okey, bahan sihir yang digunakan ialah rambut. Sebab itu, rambut ini kalau ada orang ambil rambut kita untuk dibuatkan sihir, dia boleh menjadi sesuatu yang kuat sihir tersebut. Memberikan kesan yang kuat pada diri kita. Contohnya apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Dan maaf saya sebut begini, memang bomoh-bomoh ni, dia kalau nak kuatkan sihir dia akan minta supaya rambut kita ni, okay, rambut kita ni diambil untuk dia gunakan supaya memberikan efek yang sangat kuat. Dan ada juga yang menggunakan darah lah. Tapi kalau nak bandingkan darah dengan rambut, rambut lebih mudah untuk kita peroleh kan daripada darah seseorang. Jadi rambut kita ni kalau dia jenis yang gugur-gugur ni, harap hati-hatilah ya supaya ia tak menjadi bahan khianat orang lain. Jadi kita ni sebagai seseorang yang telah membaca hadis ini, kita mengambil perhatianlah terhadap apa-apa yang menjadi barang peribadi kita. Sebab tu saya cakap terus terang, saya tak suka barang-barang personal saya disentuh-sentuh oleh orang. Maksudnya macam orang pegang sana pegang sini kan, pen saya ke apa, hanya certain people saja. Hanya beberapa orang yang saya percaya yang boleh pegang barang-barang saya. So begitu keadaannya. Ini kita panggil sebagai kehati-hatian. Tidak semua orang boleh menyentuh apa-apa barang personal kita. Sebab kita tak tahu apa niat orang ketika menyentuh ataupun memegang barang-barang yang menjadi barangan peribadi kita. Jadi ini sebagai satu bentuk kehati-hatian ya, yang Nabi SAW ajarkan. Bermakna apa-apa barangan yang personal, kita perlu jaga ia dengan sebaik-baiknya. Terutamanya bahan-bahan yang boleh yang ada lembapan peluh kita kan, kita pegang sesuatu, contoh handphone kan dia ada saya kata wap. Ini benda-benda yang perlu kita jaga baik-baik. Ada wap, ada memang kita apa susah orang salam-salam tu memanglah. Apa pun kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Sebab tu Nabi ajaran kita dengan zikir pagi dan petang lah untuk mendinding diri kita. So sebelum kita keluar rumah pun kita ada doa-doa yang kita baca kan. Yang penting tadi pun kita belajar dalam surah Al-Baqarah ayat 102, semua itu jika nak berlaku, ia berlaku atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita ialah untuk menjaga diri masing-masing. Dan pada hadis ini juga kita belajar bahawa sihir ini antara caranya orang nak buat pada kita ialah orang akan tanam di tempat yang kotor. Contohnya tadi dalam telaga Zarwan tadi kan, airnya sangat kotor, dibiarkan kotor, kemudian diletakkan dengan unsur-unsur yang mengerikan pada tempat itu, sebagaimana yang Nabi lihat sendiri keadaan tersebut. Dan ini yang kita faham bahawa sihir dia bukan sahaja memerlukan kepada barang-barang personal kita, tetapi sihir juga biasanya melibatkan perkara-perkara yang kotor, yang jijik. Barulah dia jadi. Okay? Kemudian bagaimana cara Nabi SAW tatkala baginda dah dapat tahu di mana tempat itu, apa yang baginda buat? Adakah baginda keluarkan dan sebagainya? Aisyah sendiri tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa kau tak keluarkan?" Nabi kata apa? "Aku tidak mahu memudaratkan umat aku."
Jadi apa yang Nabi buat ialah Nabi timbus. Dengan kata lain, kalau lihat pada slide saya di sini, saya gunakan kaedah Nabi itu ialah hapus bahan sihir. Bila kita jumpa bahan-bahan sihir ini, kita jangan ambil. Tapi apa yang perlu kita buat, kita perlu hapuskan ia. Sama ada dengan menimbus ia ataupun hanyutkan di lautan ataupun kita bakar bahan sihir tersebut. Yang penting ialah benda itu dihapuskan dengan cara yang manusia lain tak boleh untuk reach. Ataupun dia tak boleh capai, tak boleh memudaratkan orang lain. Jadi itu yang Nabi SAW lakukan. Kenapa Nabi tak keluarkan? Kenapa Nabi tak tengok bahan itu? Sebab bimbang ianya boleh memudaratkan orang lain. Dia boleh memberi kesan kepada orang lain. Ini hanya satu bentuk kekhawatiran lah ya, yang perlu kita perhatikanlah ataupun memberikan perhatian. Kita jangan ego ya muslimat ataupun kita jangan rasa kita ni sangat berani, sangat kuat dan sebagainya ya. Kerana saya nak cakap terus terang juga, biasanya pada bahan-bahan sihir ini ada jin yang duduk. Jadi mungkin dia tak memudaratkan kita, bila kita buka benda itu, kita bimbang ianya boleh menyebabkan ia pergi kepada tempat lain dan memudaratkan orang lain dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum itu berlaku, maka sebaik-baiknya kan kita hapuskan. Dengan kita jangan bagi orang tengoklah. Kita hapuskan benda tu supaya tak dapat dicapai oleh orang lain. So ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukan sahaja mengajarkan kepada kita ataupun memberikan kepada kita dengan pelbagai macam maklumat tentang bagaimana praktik sihir itu dilakukan, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membasmi ataupun menghapuskan perbuatan sihir itu, tetapi yang paling penting ialah hadis ini menguatkan dalil kita dalam surah Al-Baqarah ayat 102 itu tadi untuk menunjukkan bahawa sihir itu wujud. Untuk memberitahukan kepada kita sihir itu juga Allah Subhanahu Wa Taala biarkan berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada kita ini manusia ni ataupun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi juga Allah uji dengan bentuk sihir. Jadi apatah lagi kita manusia ni kan, kita kalau nabi Allah izinkan itu berlaku, apatah lagi kita manusia yang bukan nabi pun. Jadi kita tak boleh persoalkanlah kalau sekiranya ada kes-kes yang begini berlaku, kenapa berlaku dekat saya, kenapa berlaku begini dan sebagainya. Ini ialah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi malaikat Harut dan Marut dia kata apa dalam ayat 102 itu, innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini adalah ujian. Iaitu sihir itu adalah ujian untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu kita belajar, sebab itu kita ambil tahu dan sebab itu kita ini belajar tentang dalil-dalil yang tepat berkaitan tentang perbuatan sihir itu. Baik, seterusnya ya, kita lihat dalam kitab kita di sini. Sihir termasuk dosa besar. Ini satu perkara yang perlu kita pegang baik-baik. Okey? Sihir adalah sesuatu yang kita panggil dosa besar yang tidak terampun jika seseorang mati dengan perbuatan ini. Kerana sihir ini biasanya membabitkan unsur-unsur syirik. Kita menyeru kepada makhluk, menyeru kepada jin, syaitan untuk bantu kita. Orang yang melakukan perbuatan sihir, tak kiralah mereka yang buat, mereka yang beri upah, mereka yang terlibat, semuanya, semuanya mendapat dosa yang sama, iaitu dosa besar yang termasuk dalam kekufuran. Jadi Nabi SAW telah perintahkan kepada kita agar menjauhi perbuatan ini. Sebagaimana Nabi sebutkan bahawa ini ialah perbuatan yang membinasakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang 7 kebinasaan. Nabi kata, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Dan di kalangan para sahabat yang mendengar ucapan baginda itu, mereka pun tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wa ma kunna?" Wahai Rasulullah, apakah 7
perkara yang membinasakan itu. Jadi Nabi pun kata, saya nak ringkaskannya, saya tak nak baca semualah, nanti boleh baca dalam kitab di situ, ataupun siapa yang tidak ada kitab boleh nanti ambil slide saya ini untuk dibuatkan catatannya. Nabi kata pertama asyirku, iaitu perbuatan syirik. Dan yang kedua wasihru, iaitu perbuatan sihir. Syirik datang dulu, kemudian Nabi sebut sihir pada tempat yang kedua. Kerana kita kena syirikkan Allah baru kita boleh buat sihir. Dia macam tu. Selagi kita tak syirikkan Allah, sihir dia takkan berfungsi. Sihir ini dia membabitkan syirik. Orang yang kalau dah syirik, dia akan lagi mudah untuk buat perbuatan sihirnya. Jin mudah datang, syaitan mudah datang, iblis mudah datang, semua perkara-perkara yang jahat akan mudah datang pada diri dia. Sebab itu seboleh mana kita jauhi perbuatan-perbuatan yang membabitkan tentang ilmu sihir itu tadi. Baik, jadi di sini ada lagi disebutkan tentang hukum. Oh maaf admin boleh paparkan saya punya ni? Hmm, saya baik, di sini mungkin ada orang lah dia nak tanya kan dengan satu soalan, macam mana hukum kalau kita belajar ilmu sihir ni? Jadi saya datangkan kepada anda semua dengan tujuan belajar berserta dengan hukumnya. Ini berdasarkan kepada kajian saya lah ketika saya belajar dulu di peringkat master saya, kerana bila saya belajar pada waktu itu uh, kajian saya ialah memfokuskan kepada hukum hal-hal berkaitan tentang akidah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya ialah hadis yang ijtanibus sab'al mubiqat yang berkaitan tentang sihir ini. Jadi dalam kajian itu saya ada membaca banyak kitab-kitab dalam bahasa Arab berkaitan tentang tujuan untuk mempelajari sihir ini, dan saya letakkan dalam bentuk jadual supaya pembaca dapat faham apa yang saya kaji dan apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita ketika kita belajar. Jadi di sini pertama sekali bila kita belajar dengan tujuan untuk mengamalkannya, iaitu mengakui kehebatan selain daripada Allah. Jadi kita mengaku bahawa sihir ini dia boleh mendatangkan kepada kita dengan manfaat dan boleh memudaratkan orang lain dan menambah apa yang bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika begitu keadaan ataupun tujuannya, maka hukumnya ialah haram. Ini sebagaimana hadis tadilah pada zahir hadis tadi, iaitu Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat, iaitu antaranya as-sihru. Seterusnya, jika tujuan kita pula tidak jelas, kenapa kita belajar? Tetapi kita ni bila kita belajar tu kemungkinan kita mengamalkannya. Kan kadang-kadang ada orang tak apalah tahu, ambil tahu je kan, siapa tahu nanti di kemudian hari kan kita perlukan ke apa kan. Tak apa, belajar-belajar je, yang penting bermanfaat. Kita rasa begitu. Tetapi untuk tujuan yang kedua ini, hukumnya tetap haram. Sebab tu tadi saya kata jangan dekat dan Nabi suruh kita jauhi. Baik, kalau tujuan kita yang ketiga, iaitu mempelajari cabang-cabang ilmu sihir dengan tujuan untuk buat silap. Silap mata, santau, hipnotis dan sebagainya, dengan tujuan ialah untuk memperdayakan orang lain. Keadaan ini sama sebagaimana yang kedua dan yang ketiga. Tetapi, jika kita belajar ilmu sihir inilah untuk mengetahui tipu daya ilmu sihir agar tidak terjebak padanya, maka hukumnya harus. Maksudnya, macam sekaranglah pagi ini kita belajar ya muslimat, pagi ini kita belajar tentang ilmu sihir, tentang dalil Al-Quran, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tipu daya yang ada pada sihir, untuk mengelakkan kita supaya kita tak buat perbuatan-perbuatan syirik ini, memang harus kita belajar. Sebab kalau kita tak belajar, kita tak tahu nanti kita akan melakukannya. Jadi hukum yang begini boleh, tidak menjadi masalah. Okey. Seterusnya ialah belajar untuk menghiburkan orang lain. Ini macam tadilah silap mata tadi kan, dia buat sesuatu untuk menghiburkan orang lain. Contoh macam magician daripada perkara ni, tapi dia ada juga membabitkan sihir. Dia tak memudaratkan orang, tapi dia nak menghiburkan orang lain dengan perbuatan sihirnya itu.
perkara ini di kalangan para ulama kata apa? Makruh. Namun kalau tanya saya tak nak pegang dengan hukum makruh. Bagi saya akan ambil kepada pandangan yang pertama, kedua dan yang ketiga. Walaupun untuk tujuan menghiburkan orang lain, kita menghiburkanlah orang lain dengan cara yang halal. Jangan guna cara-cara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkara yang mensyirikkan Allah ini, dia walaupun kecil, lama dia akan menjadi besar. Syirik yang kecil, kita jangan rasa selamat dengan perbuatan itu. Kerana apa? Perbuatan syirik yang kecil, lama-kelamaan dia akan membesar, akhirnya kita akan terlibat pada perbuatan syirik yang besar dan mengeluarkan kita daripada agama kita itu, yang ini Islam. So berhati-hati ketika kita belajar ini. Namun kalau tujuannya belajar untuk supaya kita tahu, oh kalau sihir pemisah ni macam gini, oh kalau sihir nak apa tu, nak pemikat ni dia baca macam gini kan. Kita belajar, maksudnya kita ambil tahulah tentang bentuk-bentuk jampi yang mereka gunakan, tentang cara yang mereka gunakan, apa bahan yang mereka gunakan. Ia ialah tujuan untuk, contoh macam saya belajar tujuannya lah untuk mengajar supaya muslimat-muslimat semua tahu, oh macam gitu rupanya bentuk sihir tu kan. Jadi perkara ini perlu, penting agar ilmu itu dapat memberikan satu penghadang. Bila kita tahu, kita tak akan buat perkara tersebut. So ini perkara yang perlu kita faham berkaitan tentang tujuan belajar. Jadi peganglah kepada yang ke satu, dua, tiga, empat. Yang keempat. Yang keempat itu kita letakkan diri kita pada situasi yang keempat ketika kita belajar tentang sihir. Bukan yang pertama, kedua, ketiga ataupun yang kelima itu. Okey, boleh kita kembali kepada slide kita. Baik, seterusnya kita lihat di sini, ada dalam kitab menyebutkan tentang hukum pelaku sihir itu. Apa yang pelaku sihir ini dikenakan jika sekiranya sesuatu tempat itu melaksanakan hukum Islam ataupun undang-undang Islam. Jadi di sini dikata, kadang pelaku sihir itu musyrik dan kafir atau orang yang membuat kerosakan di muka bumi dan dia wajib dibunuh sebagai qisas atas perbuatannya membunuh dan menimbulkan fitnah terhadap agama. Jadi di kalangan para ulama ketika mereka bincangkan, adakah sihir ni bentuk jenayah? Adakah sihir ini adalah sesuatu yang boleh kita masukkan dalam hukum ataupun dalam fiqhul jinayat, dalam perbincangan fiqhul jinayat. Jadi setelah dibincang oleh mereka dan banyaklah actually pandangan-pandangan, namun majoriti di kalangan para ulama menyatakan bahawa kerana perbuatan sihir ini membunuh orang lain, perbuatan sihir ini mencederakan orang lain dan memudaratkan orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan sihir dia wajib dihukum qisas. Bagi sesebuah negara Islam yang melaksanakan hukum Islam, maka mereka akan melaksanakan hukum ini. Ikutlah kepada perbincangan di kalangan para ulama mereka lah di sesebuah tempat. Kerana setiap tempat pasti akan melaksanakan hukuman-hukuman yang berbeza. Namun di sini kita dapati di kalangan majoriti ulama fiqah, mereka mengatakan bahawa hukum untuk pelaku sihir iaitu ahli sihir, bomoh, dukun, tukang tenun dan sebagainya, hukum mereka ialah dibunuh. Maksudnya dihukum mati. Senanglah nak cakap dibunuh ni macam macam ni macam tak kena pula. Dihukum mati. Okey, hukumannya lah dihukum hingga mati. Jadi di sini dikatakan bahawa serta membantu orang melakukan keburukan. Ini puncanya mengapa dikenakan hukum qisas ke atas mereka. Iaitu kerana mereka membunuh orang lain, mereka menimbulkan fitnah, membantu melakukan keburukan serta pelbagai kejahatan lain yang telah mereka lakukan. Yang kita fahami ialah orang yang melakukan perbuatan sihir, mereka ni merosakkan muka bumi Allah. Mereka buat kemusnahan, merosakkan hubungan suami isteri, adik-beradik, antara ibu dan anak, kawan, hubungan keharmonian rumah tangga orang lain, keamanan di tempat kerja, semua. Dia menimbulkan kerosakan. Jadi kalau saya melihat beginilah hukum yang hukuman mati tu sangat baik sebenarnya jika sekiranya dilaksanakan. Sebab apa? Bila satu dimatikan, maka dia takkan ada lagi orang yang buat.
Melainkan dia ada anak didik je lah. Tapi kalau semua anak didiknya itu dihapuskan, maka akan berhentilah perbuatan sihir tersebut. Perbuatan-perbuatan jahat itu akan terhenti. Sebab tu bagi saya ini mengapa baiknya di kalangan para ulama menetapkan hukuman mati itu kepada pelaku sihir. Namun kita janganlah sembarang-sembarang kan, bila kita sekarang dah tahu, oh kau bomoh, aku bunuh kau. Tak boleh gitulah. Sebab ia di luar bidang kuasa kita. Kerana saya ingatkan tadi, hukuman mati itu dilaksanakan oleh pemerintah. Officially, dikeluarkan oleh pemerintah, bukan individu. Maka kita sebagai individu tidak berhak untuk menghukum mati seseorang. Dia dikeluarkan oleh pihak rasmi, iaitu pihak kerajaan dengan unit-unit yang tertentu yang mengendalikan kes-kes berkaitan sihir itu sendiri. Jadi itu setiap negara berbeza-bezalah ya. Kita semualah, bagi saya kita memang di luar kuasa kita. Cuma ni dalam hukum Islam begitulah keadaannya. Okey, baik, seterusnya. Kalau kita rujuk di dalam kitab kita di sini kan, ada penerangan berkaitan tentang bila sebenarnya sihir itu bermula. Kerana dalam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 memulakan ayat itu dengan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Soalan kita pada pagi ini bila kita baca di awal ayat itu, adakah sihir bermula pada zaman Nabi Sulaiman ataupun ia sudah bermula awal daripada itu? Adakah sihir ini dah bermula awal daripada itu? Jadi di kalangan para ulama tafsir ketika mereka mentafsirkan ayat ini, mereka kata bahawa sihir ini telah bermula sebelum zaman Nabi Sulaiman. Dan mereka mendatangkan kepada kita dengan beberapa riwayat berkaitan tentang isu tersebut. Maka di sini dia kata dengan mengambil pandangan As-Suddi di kalangan para ulama tafsir di sini, maksud ala mulki Sulaiman ialah pada zaman Nabi Sulaiman. Tetapi yang boleh kita fahami ialah Nabi Sulaiman mengambil satu inisiatif yang sangat luar biasa pada zamannya untuk membasmi praktik sihir. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam pada zamannya. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam dia ni dapati bahawa pada zamannya ada mereka yang membaca mantra-mantra kan, jampi serapah yang menyeru kepada jin dan syaitan. Yang mana perkara ini memang sudah berlaku awal daripada itu. Jika kita merujuk kepada riwayat daripada As-Suddi di sini, dia menyebutkan bahawa tentang apa yang telah dilakukan oleh syaitan sebelum zaman Nabi Sulaiman lagi. Iaitu mereka ni akan naik ke langit lalu duduk untuk mencuri-curi berita daripada langit. Jadi mereka ni akan cari berita yang mana akan berlaku kepada penduduk bumi. Dan bila mereka dapat berita yang dicuri ini, mereka terus akan turun beritahu kepada para dukun, bomoh kan apa yang mereka dengar. Itulah yang menyebabkan bomoh ni dia dapat tahu tentang sesuatu yang kita rasa takjub. Macam mana dia boleh tahu tentang aku macam gitu kan. Aku belum cakap cerita apa-apa tapi dia dah tahu ni. Dia kata, oh awak ni, Tok dah tahu dah apa cerita ni. Macam mana dia tahu? Sebab ini dia dapat berita daripada mana? Daripada syaitan. Macam mana syaitan dapat berita? Dengan mencuri berita di langit. Jadi, As-Suddi kata, lalu dukun-dukun itu pun berbicara kepada manusia. Orang pun mendapati kenyataan seperti apa yang dikatakan si dukun. Jadi bila dukun ni dia cerita, oh nanti lepas 3 hari orang tu akan mati. Contohlah kan, orang tu akan mati. Betul-betul orang tu mati. Bila masyarakat melihat satu kejadian yang benar berlaku kerana ucapan si bomoh itu tadi, mereka pun jadi, betul lah dia cakap, kita kena percaya dengan dia. Masyarakat jadi percaya dengan apa yang dikabarkan oleh dukun itu. Padahal dia pun mengharap pada si syaitan tu untuk mencuri mencuri berita di langit. Jadi di sini ketika para dukun itu sudah percaya kepada syaitan-syaitan tersebut, mereka syaitan-syaitan pun membohongi para dukun, mereka mencampur berita itu dengan berita yang lain. Jadi syaitan ni buat apa? Dia suka menambah-nambah berita. Yang betul 1% je.
Tapi selebihnya 99% daripada apa yang dikabarkan ialah berita bohong yang dia tambah-tambah untuk menyesatkan manusia, untuk memecah belahkan manusia, untuk memusnahkan umat manusia. Kita jangan lupa, syaitan pernah sumpah pada Allah. Kita dah baca dah pada minggu lepas tentang kisah syaitan yang mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Dia pernah sumpah kepada Allah, kerana engkau hukum aku sesat ya Allah, maka aku akan sesatkan anak Adam ini. Aku akan goda mereka daripada arah kanan, kiri, depan dan belakang. Sampailah mereka akan masuk dalam neraka bersama-sama dengan aku. Ini antara cara syaitan nak musnahkan kita. Iaitu melalui sihir itu tadi, melalui berita-berita bohong ini supaya manusia ni bergaduh, saling berbunuhan, saling buat dosa, saling mengkhianati, saling dengki, matanya selalu merah tengok orang kan. Ini keadaan-keadaan yang sengaja dilakukan oleh syaitan supaya kita akan ikut bersama-sama dia masuk dalam neraka Jahannam. Jadi ini kenapa kita belajar pada pagi ini, tujuannya lah untuk kita tahu tentang perbuatan-perbuatan ini. Sehingga kita jadi takut. Takut tu bukan takut syaitan, tapi takut terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dan merosakkan komuniti kita, merosakkan ahli keluarga kita, merosakkan anak, pasangan dan apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Dan di sini kita baca sekali lagi dia kata apa? Lalu manusia pun menyalin dalam buku-buku. Setiap berita yang ada itu kan yang mereka peroleh daripada jin, daripada syaitan, daripada bomoh tu tadi kan, mereka salin. Mereka bukukan setiap apa yang telah mereka dengar menjadi ramalan mereka, menjadi ilmu mereka, menjadi perbuatan yang mereka praktikkan, menjadi jampi, mantra yang mereka baca untuk menyeru jin dan syaitan. Mereka bukukan semuanya, lantas tersebar di kalangan Bani Israel bahawa jin mengetahui perkara ghaib. Inilah kemudiannya apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman pada zamannya. Nabi Sulaiman mengirim para utusan ke tengah manusia untuk mengumpulkan buku-buku tersebut dan menyimpannya dalam sebuah kotak. Kemudian beliau menyimpannya di bawah kursi beliau, itu di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Dan tidak ada satu pun syaitan yang boleh mendekati singgasana Nabi Sulaiman ini. Jika ada yang cuba untuk mendekatinya, pasti langsung akan hangus terbakar. Nabi Sulaiman pun berkata, jangan sampai aku mendengar seorang pun yang mengatakan bahawa syaitan mengetahui perkara ghaib. Jika ada, akan aku penggal lehernya. Baik, itu berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi sekarang ini kita bincangkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Kerana berlakunya fitnah setelah Nabi Sulaiman wafat. Setelah Nabi Sulaiman wafat dan ulama pun yang mengetahui ajaran Nabi Sulaiman pun ramai yang sudah meninggal dunia kan, ramai yang sudah mungkin kita kata tak semata-mata meninggal dunia lah sebab zamannya sangat jauh pada waktu itu kan. Jadi dia kata begini, syaitan dia menjelma dalam bentuk manusia. Dia menjelma dalam bentuk manusia, lalu dia mendatangi beberapa orang dari Bani Israel. Dia berkata kepada mereka, mahukah kalian aku tunjukkan harta karun yang tak akan habis kalian makan selama-lamanya? Mereka pun menjawab, tentu saja. Syaitan itu berkata, galilah lantai di bawah singgasana Sulaiman. Syaitan itu pergi bersama mereka dan menunjukkan tempatnya. Lalu dia menunggu di sebuah sudut. Sebab tadi kita dah baca kan, kalau syaitan dekat dengan singgasana Nabi Sulaiman ini, dia akan terbakar. Sebab tu dia tak berani untuk dekat. Apa yang dia buat, dia suruh manusia yang pergi gali bawah singgasana Nabi Sulaiman itu. Dengan mengatakan bahawa di bawah itu akan ada harta karun yang kalau kalian gunakan, kalian tidak akan kemiskinan untuk selama-lamanya. Jadi syaitan ini dia duduk jauh bila mereka nak gali. Manusia ni kata, orang ramai kata, baiklah sini asal kau pergi sana kan. Dia kata, tak, aku takkan pergi situ, aku tetap akan tunggu di sini. Jadi, jika kalian akan tetapi, aku menunggu saja di depan kalian. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka bunuhlah aku. Syaitan janji kepada manusia ni semua, kalau tak ada dalam tu harta karun yang aku sebutkan, kalian boleh bunuh aku. Mereka pun menggalinya dan menemukan buku-buku tersebut.
Jadi manusia-manusia ni pun mereka gali kan, mereka korek bawah singgasana Nabi Sulaiman itu dan mereka pun menemui ada banyak buku-buku berkaitan tentang ilmu sihir yang ditimbus di bawah tersebut. Ketika mereka mengeluarkannya, syaitan itu pun berkata, sesungguhnya Sulaiman boleh mengatur manusia dengan sesungguhnya Sulaiman boleh mengatur manusia, syaitan-syaitan dan burung dengan sihir ini. Kemudian syaitan itu terbang dan pergi. Setelah itu beredar berita di tengah manusia bahawa Sulaiman dahulunya tukang sihir. Lantas Bani Israel mengambil buku-buku tersebut. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, mereka pun mengajukan tentang kisah ini kepada Nabi SAW. Mereka berdebat dengan Nabi SAW, menceritakan bahawa tentang Nabi Sulaiman ini dulu dia boleh kawal angin, boleh kawal jin, boleh kawal manusia, boleh kawal segala bentuk haiwan ini ialah kerana dia ada ilmu sihir. Sebab berdasarkan kepada peristiwa yang telah berlaku itu. Tetapi bila sampai pada zaman Nabi SAW dan di kalangan Yahudi cuba untuk mendebat Nabi SAW dengan kisah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 102 untuk membersihkan nama baik Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi ini kita panggil sebagai asbabun nuzul. Sebab penurunan ayat yang ke-102 dalam surah Al-Baqarah. Kenapa Allah turunkan? Ialah kerana puncanya di kalangan Yahudi pada waktu itu mereka berdebat dengan Nabi Muhammad SAW berkaitan tentang kisah ini dan mereka tanya kenapa Sulaiman tu dulu boleh kawal jin? Kenapa Sulaiman boleh faham bahasa-bahasa haiwan ni semua? Sebab apa Sulaiman tu mempraktikkan ilmu sihir. Dia tu guru besar ilmu sihir. Sebab apa ada banyak kitab sihir dekat bawah singgasana dia. Jadi ini yang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ini yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 102 untuk memberitahukan kepada kita bukan begitu sebenarnya cerita. Cerita yang sebenar ialah syaitan telah memfitnah Nabi Sulaiman. Okey, sebab tu tadi dalam surah Al-Baqarah Allah kata wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi yang kufur ialah syaitan-syaitan itulah yang menyebabkan manusia terus beramal dengan ilmu sihir. Jadi kita lihat di sinilah dalam kitab kita ni ada terangkan tentang antara jenis sihir. Sihir ni ada banyak ya muslimat. Bunyi apa tu? Sihir ni ada banyak, okey. Bila kita nak fokus saja pada ayat yang ke-102 dalam surah Al-Baqarah ini, saya lebih mudahlah bagi saya untuk kita fokus tentang sihir pemisah, iaitu yang boleh memisahkan antara suami dan isteri. Maka kita tak nafikanlah antara punca perceraian itu juga boleh berlaku akibat sihir. Mungkinlah mak mertua tak suka menantu, mungkin mak mertua tak suka menantu, ataupun mungkinlah ada bapa mertua pun tak suka menantu, asyik mak mertua je kena ada bapa mertua tak suka menantu ke apa kan, nak dipisahkan sebab ni bukan menantu pilihan, tak apalah kita pisahkan diorang lah guna ilmu sihir. Ataupun ada isteri yang tak suka kan suaminya rapat dengan maknya, maka isteri ni gunakan sihir untuk memisahkan antara mak dan anak. Ataupun ada suami tak suka isteri ni dengan adik-beradik kan, dia gunakan sihir untuk memisahkan isteri dengan adik-beradik. Ataupun mak nak kontrol anak. Ni juga ada peristiwanya berlaku ya. Saya juga ada kes-kes yang begini. Mak yang nak kontrol anak supaya anak dengar cakap dia. Dia gunakan ilmu-ilmu yang begini supaya apa yang aku cakap anak aku dengar. Anak aku tunduk dengan aku. Kan? Dia kahwin dengan siapa pun tetap dia akan tunduk dengan aku. Nanti pasangannya akan derita kerana kahwin dengan anak dia sebab dia akan dengar dia cakap mak dia. So itu juga kita kata sebagai sihir pemisah. Nak katanya sihir pemisah ni bukan hanya berlaku antara suami dan isteri. Sihir pemisah boleh berlaku antara sesiapa sahaja. Dengan yang penting tujuan mengamalkan sihir itu ialah untuk memisahkan antara satu orang dengan satu orang yang lain. Itu kita panggil sebagai sihir pemisah. Cuma kalau kita fokus kepada ayat kita di sini kan, iaitu surah Al-Baqarah ayat 102, ayat ini memfokuskan tentang sihir yang memisahkan antara suami dan isteri. Jadi di sini dalam kitab kita dia menerangkan bahawa sihir pemisah inilah sihir yang memisahkan antara suami dan isteri dan inilah termasuk perbuatan syaitan.
yang menjadi punca perceraian sehingga menjadikan suami atau isteri ketika melihat pasangannya, dia akan nampak macam isteri ni tak cantik lah, suami ni dah tak handsome lah ya. Ataupun apa sajalah yang suami ataupun pasangan kita buat ni kan, kita akan nampak macam gelilah, aku geli lah dengan ni, aku tak sukalah, menjengkelkan. Kita rasa macam menyampah, kita tak suka. Kita akan ada perasaan-perasaan yang begini apabila melihat pasangan. So ini antara punca ataupun antara tanda-tanda orang yang terkena dengan sihir pemisah ini. Dan ini berlaku, tapi kita kena ingat semua itu berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak semualah, jangan tiba-tiba kita rasa menyampah dengan suami aku ni kena sihir ke apa kan. Itu kadang-kadang masalah you problem. Masalah diri sendiri lah kan. Bukan takkan tiba-tiba menyampah dengan suami. Aku ni kena sihir tak ya? Padahal diri sendiri yang problem. Bukan sebab sihir pun kan. Kita ni janganlah tiba-tiba semua nak salahkan sihir. Cuma boleh berlaku situasi-situasi yang sedemikian. Dan dalam kitab kita, dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, dalam slide saya cuma letak hadis riwayat Muslim sahaja. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW ada ceritakan tentang apa sebenarnya perbuatan yang sangat disukai oleh iblis apabila syaitan tu dia datang memberikan laporan tentang perbuatan-perbuatan dia kepada manusia ini. Jadi kita baca ya hadis dalam kitab kita di sini, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Biasanya ni iblis dia akan letak singgasana dia di atas air. Summa yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zama fitnah. Tentera iblis kemudian dia akan mengirim bala tenteranya. Tentera iblis yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya terhadap anak Adam, iaitu terhadap manusia. Dia letak singgasana dia tadi kan di atas air, kemudian nanti tentera-tenteranya di kalangan syaitan ni kan akan datang bawa laporan, dan siapa yang buat pekerjaan yang paling bagus maka dia akan letak dekat di sisinya. Di sebelah dia lah. Maknanya ini memberikan contoh kepada semua tentera-tentera, dia ni yang paling bagus. Jadi ada salah satu dari mereka datang dan berkata, aku telah melakukan ini dan aku telah melakukan itu. Jadi mereka ni datang bawa pelbagai macam laporan. Aku dah buat dia berzina, aku buat dia mencuri, aku buat dia bunuh orang, aku buat dia khianati kawan dia. Aku buat orang ni kan walaupun dia orang yang solat tapi dia tu buat macam benda-benda yang tak baik. Iblis bila dengar laporan-laporan ini, apa yang dia kata? Nothing. Semua tu nothing. Tak ada apa-apa. Korang buat benda-benda ni biasa je, tak ada apa. Dia tak ada benda yang istimewanya. Tak ada benda yang kata amazing. Tak amazing pun macam biasa lah benda-benda macam ni. Tapi apabila datang satu syaitan ni, dia kata kepada iblis, tiada aku tinggalkan mereka itu sehingga aku berhasil memisahkan suami dan isteri. Dia kata ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Maknanya aku buat dia ni bercerai-berai. Aku tak tinggalkan pasangan suami isteri ni setelah pasangan suami isteri ni bercerai-berai. Iblis bila dengar perbuatan syaitan itu, dia pun kata, kau mes ni, kau bagus. Ni'ma anta. Maknanya kau the best among the best. Macam tu lah dia kata. Ni'ma anta fayaltazimuhu. Engkau yang paling bagus, maka dia pun ambil, diletakkan dekat dengan singgasananya. Untuk memberikan contoh kepada semua syaitan, ini perbuatan yang paling aku suka. Inilah yang Nabi SAW ceritakan kepada kita. Ia merupakan antara perbuatan syaitan yang suka melihat kita berpecah belah. Tetapi antara banyak perkara yang suka dipecah belahkan itu ialah memecah belahkan antara suami dan isteri, iaitu membuatkan mereka bercerai-berai. Sebab bila bercerai ni, apa yang berlaku akan musnah. Komuniti akan musnah, satu institusi keluarga kan. Anak jadi mangsa, kurang kasih sayang ayah, kurang kasih sayang ibu bapa, tak tahu apa nak jadi dengan budak tu. Jadi macam keluarga ni sangat penting dalam agama kita.
Institusi kekeluargaan sangat penting. Bila mantap institusi keluarga itu dengan agamanya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, zuriat keturunan yang lahir daripada keluarga tersebut, ia akan lebih mengembangkan lagi akidah, memantapkan lagi keimanan masyarakat Islam, memantapkan lagi hubungan kekeluargaan. Bila dia keluar kepada masyarakat, dia akan menjadi masyarakat yang baik, baik budi, baik akhlak, sehingga kita kata membentuk satu komuniti Muslim yang sangat kuat. Sebab itu, satu runtuh keluarga Muslim, syaitan sangat suka. Sebab bila banyak sangat masalah dalam satu keluarga, isteri sedih, depression, suami pemarah, kan berlaku banyak sangat hal, akan banyak berlaku kebinasaan dalam institusi kekeluargaan itu. Sebab itu, satu berpunca daripada satu akan bawa kepada banyak masalah sosial. Akan bawa banyak masalah, masalah keimanan, masalah kasih sayang, banyak masalah. Bila kita ni kan berada pada satu situasi emosi tak stabil, kita biasanya kita akan buat banyak perkara-perkara yang buruk. Ini biasanya, kebiasaannya. Dan kita akan lebih mudah dengar kepada pandangan-pandangan syaitan. Sebab kita rasa tak puas hati dengan takdir, tak puas hati dengan Allah. Sebab itu iblis sangat suka bila ada pasangan yang bercerai-berai. Banyak masalah lain yang boleh timbul dengan menerusi perceraian itu, sehingga lebih mudah untuk dia dekat pada manusia, sebab manusia dalam keadaan yang emosinya sangat lemah, imannya sangat lemah. Jadi bila dalam keadaan yang demikian, akan lebih mudah untuk dia hasut, lebih mudah untuk dia supaya membenci. Kau benci bekas isteri kau benci bekas laki kau benci semualah ahli keluarga mentua kau benci. Macam tu keadaannya kan. Bila kita dah mula dengan kebencian tu tadi kan, dah hilang kasih sayang, habis. Kita akan jadi masyarakat yang saling berdendam, benci, bermusuhan. Hilang kasih sayang, hilanglah keberkatan dalam kehidupan kita. So ini Nabi ingatkan kepada kita. Okey. Jadi antara puncanya juga ialah sihir pemisah tu tadi yang sengaja dilakukan oleh syaitan supaya kita lakukan. Baik, seterusnya kalau kita lihat pada perenggan kita yang berikutnya ataupun pada muka surat 26, kita dapati bahawa penyebab perceraian di antara suami isteri yang dilakukan melalui sihir adalah dengan menjadikan suami atau isteri melihat pasangannya. Itu tadi dah letak dalam slide ya. Namun demikian, okey, kita kena ingat, apa pun yang saya jelaskan itu tadi tentang perbuatan syaitan, perbuatan sihir, dalam kitab ini pun juga menekankan kepada kita, takdir Allah pasti mengatasi segala sesuatu. Okey, sihir dalam bentuk apa pun tidak akan mendatangkan bahaya sedikit pun tanpa izin Allah. Itu yang kita kena pegang. Sebab tu tadi saya cakap, jangan takut. Jangan takut jin, syaitan, bomoh, jangan takut. Sebab kita perlu letakkan ketakutan kita, maknanya takwa kita pada Allah terlebih dahulu. Bila takwa kita melebihi segala-galanya, datanglah bantuan Allah, Allah SWT akan bantu kita. Dan kalaupun kita ni terkena juga dengan sihir tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan perjalanan kita lah dalam keadaan menghadapi situasi itu. Sebab kita nak kata, tadilah kita baca tadi hadis kan, Nabi yang paling bertakwa antara kita ni semua kan, pun Allah Subhanahu Wa Taala izinkan ia berlaku. Yang paling penting ialah ketakwaan kita kepada Allah, jangan kita biarkan menurun. Maksudnya kalau dia menurun, jangan sampai zero. Sebab al-imanu yazidu yanqus. Iman kita memang naik dan turun. Tapi jangan sampai turun sampai ke tahap kosong. Kalau tahap kosong tu susah. Ini yang akan bawa kepada unsur-unsur lain masuk dalam jiwa dan hati kita. Jadi kita ni kalau kita berada pada keimanan yang rendah tadi kan, usaha supaya dia naik sikit dan terus naik. Jangan biarkan dia terus kosong. Dia atas usaha kita sendiri. Apa pun nak kata, kita ni tentang sihir, tentang bomoh, tentang dukun semua ni kan, kita mesti faham semua itu kalau mereka lakukan, dia berlaku, kenapa ia berlaku? Kerana Allah izinkan. Bukan kerana kehebatan dia. Bukan kerana ilmu dia bagus sangat-sangat. Bukan kerana sihir dia mantap sebab tu orang boleh mati. Tak.
Tetapi kenapa itu berlaku? Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ujian kepada kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia sendiri kata wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan dapat memudaratkan seseorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Dan di situ datangkan kepada kita dengan pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang mentafsirkan illa biiznillah iaitu kecuali dengan ketetapan Allah. Sedangkan ada juga pandangan daripada Hasan Al-Basri mengatakan benar bahawa jika Allah menghendaki maka Allah kuasakan orang yang akan mereka sihir kepada si tukang sihir. Namun jika tidak Allah kehendaki maka Allah tidak membiarkan hal itu dan mereka tidak mampu menyihir kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okey, bahasan lanjut tentang sihir, bagaimana cara membentengi diri dari pengaruh sihir dan sebagainya, okey. Bagaimana nak ubati terkena sihir, insya-Allah akan dibahaskan di akhir buku ini. Jauh lagi ya. Tak apalah, harap bersabar. Tapi saya rasa banyaklah dah tahu kan cara-cara untuk dinding, untuk kita me ayat-ayat yang perlu dibaca. Sebab saya pun banyak kalilah ada ceramah-ceramah ataupun kuliah-kuliah yang menyentuh tentang isu ini. Cuma yang penting saya nak kata topik kita pagi inilah untuk menunjukkan bahawa sihir itu benar. Sihir itu wujud dan ia akan ada sampailah nanti hari kiamat. Jadi tak ada pun kita tak boleh untuk menolak dakwaan-dakwaan ataupun kita nak kata engkau ni ikut perasaan ke apa. Jangan kata sedemikian. Sebab kita tak pernah tahu ujian yang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada diri kita ataupun diri seseorang. Mungkin kita tak diuji dengan perkara-perkara yang begini tetapi ada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang Allah uji dengan ujian yang sedemikian. So kita kena ambil tahu, kita perlu tahu dan kita perlu belajar. Sebab dia macam inilah selagi dia tak kena pada diri kita kadang-kadang kita ni buat dono je kan. Bila dah kena baru sibuk. Biasanya begitu. Namun sebelum itu orang kata sediakan payung sebelum hujan. Apapun kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini, selain daripada apa yang terdapat dalam kitab kita tu kan, nombor 1 hingga 4, iaitu sihir itu ada sejak sebelum zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Kedua, sihir itu nyata dan dapat memberikan pengaruh atas izin Allah. Kita dah jelaskan semuanya itu tadi. 3, antara bentuk sihir ialah menceraikan suami dari isterinya. Dan keempat, syaitan sangat menginginkan keretakan rumah tangga Muslim dan merosakkan keharmoniannya. Saya datangkan juga dengan kesimpulan perbincangan daripada pihak saya sendiri, iaitu kita lihat begini ya. Setelah kita mempelajari tentang ayat ini yang dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang juga telah dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan sihir ini, kita dapati bahawa perbuatan sihir ialah haram dan dosa besar. Sebab itu Nabi perintahkan kita untuk menjauhinya. Sihir boleh menjadi antara punca perceraian pasangan suami isteri dengan izin Allah. Itu juga sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita pada poin yang ketiga di muka surat 27. Dan iblis sangat suka pada perceraian. Jadi apa tugas kita sebagai seorang muslimah, sebagai isteri ialah berusaha sebaiknya untuk menjaga kerukunan rumah tangga kita. Okay, agar tidak termasuk dalam perangkap syaitan. Maksudnya begini muslimat saya nak kata. Kita sekarang dah tahu bahawa antara punca perceraian itu ialah campur tangan iblis yang sangat suka kita berpisah daripada suami kita. Jadi kita sebagai isteri jaga akhlak diri kita, jaga bicara kita, jaga apa yang kita rasa, jaga apa yang kita fikirkan terhadap suami kita. Okey, jaga lidah, jangan suka cakap perkara-perkara yang tidak baik, jangan suka mencabar suami, jangan suka kita merendahkan suami kita, kan? Bila kita fikir tentang suami ni, fikir yang baik-baik, jangan cepat suuzon, emosi kita cuba stabilkan, jangan sikit-sikit merajuk, sikit-sikit nak buat perangai, kan? Sabar kita ni. Sebagai isteri, kita faham bahawa hidup berumah tangga dia mesti give and take. Jadi apa-apa yang berlaku sikit-sikit, ini nasihat saya.
Okey, sikit-sikit kalau nak merajuk sikit-sikit, marah sikit-sikit, jangan terlampau-lampau. Kerana ia boleh menjadi ruang datangnya syaitan untuk memburukkan suasana. So, begini ya, kalau ada rasa menyampah dekat suami tu kan, bukan kita kata kena sihir lah. Mula-mula sekali muhasabah diri. Kenapa aku menyampah kat dia ya? Kenapa tiba-tiba menyampah? Kot-kot lah awak ada skandal lah, maaf cakap gitu kan. Kot-kot lah kita tersuka tanpa sengaja kepada orang lain ke apa kan. Cuba kita muhasabah kembali. Kenapa perasaan-perasaan itu ada? Kita sebagai isteri usaha untuk menjaga keharmonian rumah tangga kita. Kerana ia biasanya bermula daripada kita juga. Okey, kalau berlaku apa-apa dalam rumah tangga ni cuba kita muhasabah. Mungkin saya silap. Mungkin saya tak jaga perangai saya. Mungkin saya tak jaga tutur kata saya. Mungkin saya ni tak kurang berbakti pada suami, kurang menjaga suami dan sebagainya. Kita cuba muhasabah diri kita terlebih dahulu. Kerana kita kena ingat, jangan buka ruang. Jangan buka kunci tu, jangan berikan kunci ini kepada syaitan untuk dia masuk dalam rumah tangga kita dan dia menyebarkan kebencian, dia meletakkan pelbagai macam perkara yang buruk dalam rumah tangga kita. Kita sendiri jaga rumah tangga kita itu. Okey, seterusnya yang terakhir di sini ialah dinding diri dan keluarga dengan amal soleh yang konsisten. Jadi bagaimana kita nak jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita, jaga keseluruhan persekitaran environment dalam rumah tangga kita ini kan, bagaimana dengan amal soleh? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jaga solat, ya, kalau boleh berjemaah, solat berjemaah, satu keluarga itu juga terbaik bagi saya. Kalau mampulah, kalau tak jangan jadikan itu isu ya. Jangan tiba-tiba suami balik rumah terus tiba-tiba suruh dia jadi imam solat. Nanti kan tiba-tiba terkejut members, terkejut kau dah kenapa tiba-tiba. Ustazah Sakinah kata nak jaga rumah tangga ni kena solat berjemaah. Bukan gitu ya muslimat. Tetapi kita juga kena lihat bagaimana kita dalam rumah tangga kita. Yang penting ahli keluarganya berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Solat, kan? Ahli keluarga solat, pasangannya solat, anak-anak kita didik supaya jangan tinggalkan solat, zikir, baca Al-Quran, rumah kita dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian dengan tutur kata yang baik. Ni semua pendinding ya muslimat, bukan kita kata amal ibadah semata-mata. Tetapi bagaimana akhlak kita? Bagaimana budi kita, budi pekerti kita, ada tak rahmat, ada tak ihsan dalam rumah tangga ini, semua itu memainkan peranan penting yang mendinding diri kita daripada syaitan. Okey, baik muslimat, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keberkatan, kefahaman ya pada apa yang telah kita bincangkan. Jadi mudah-mudahan saya rasa perbincangan ini memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada kita untuk masing-masing menjaga rumah tangga masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada diri saya dan kita semua untuk menjaga apa yang kita ada, dan ingat pesanan saya, jangan sesekali berikan ruang kepada syaitan untuk masuk dalam rumah tangga kita. Kita kawal, kita jaga, bukan sebab kita beli beras ya. Tapi sebab kitalah yang menjadi permaisuri dalam rumah tangga kita. So kalau kita tak jaga, itulah yang boleh menjadi punca syaitan masuk dan menjadi penyebab kepada banyak isu dalam rumah tangga. Okey, saya harap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada anda semua dengan kekuatan. Saya doakan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk terus-terusan beramal ibadah dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.